Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kembali dalam temu janji kita Syahadah bersama dengan saya Nabil Ahmad, dan pastinya jutaan terima kasih kepada penaja kita Serai Mas Herbs and Trading yang memberikan kita peluang untuk terus bersiaran, dan sama-sama kita mengambil peluang untuk kita terus berkongsi kebaikan demi kebaikan dalam rancangan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh memberikan satu bekal untuk kita dalam kita mengharungi kehidupan kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Baik, dalam situasi yang sama, bagi menyemarakkan lagi Nur Insani kita dalam episod kali ini yang akan kita bawa untuk sama-sama kita selami berkaitan dengan warisan membina identiti. Jadi kita telah mengundang seorang tetamu, iaitu Tuan Haji Ramli Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan Haji merupakan yang di-Pertua Majlis Perbandaran Muar, yang akan kita kongsikan sikit tentang Bandar Muar itu sendiri. Ya, jadi Tuan Haji, kalau kita singkap sejarah, tak silap saya 24 November 2012. Betul. Muar telah diisytihar sebagai satu bandar diraja dengan membawa nama Bandar Maharani, Bandar Diraja. Dalam banyak-banyak daerah, bagaimana Muar boleh terpilih, Haji? Baik, pemberian nama Bandar Diraja bagi Bandar Muar ini sebenarnya ada kaitan dengan sejarah Bandar Muar itu sendiri. Sebenarnya Bandar Muar ini satu masa dulu pernah menjadi salah satu pusat pemerintahan Kesultanan Johor, di bawah pemerintahan Duli Yang Mulia Mahdi Abu Bakar. Ya, saya. Dan bandar ini mula dibuka pada tahun 1884, di mana pada masa itu Duli Yang Mulia Mahdi Abu Bakar telah menitahkan Datuk Bentara Luar, Datuk Muhammad Saleh bin Perang untuk membina bandar ini. Kemudian sekitar tahun 1887, lebih tepat lagi 10 Ogos 1887, Duli Yang Mulia Mahdi Abu Bakar telah menamakan bandar ini sebagai Bandar Maharani, dengan mengambil nama sempena adinda baginda, iaitu Duli Yang Mulia Sultanah Fatimah. Dan nama Bandar Maharani juga memberi maksud Bandar Permaisuri Maharaja. Jadi apa yang berlaku pada 24 bulan November tahun 2012, di mana Kebah Duli Yang Mulia Benda Tuanku Sultan Ibrahim bin Abdul Sultan Iskandar memberikan nama Bandar Maharani sebagai Bandar Diraja, adalah memperkukuhkan lagi latar sejarah penamaan bandar ini sebagai Bandar Diraja. Itulah dia peluang untuk kita manfaatkan khazanah yang ada. Jadi kalau kita amati dalam hidup kita ni, sebenarnya kalau disimpan perkara yang lama ataupun perkara-perkara yang dia memberikan satu nilai yang cukup hebat di masa akan datang. Jadi saya nak membawa rakan-rakan para penonton kita ke negara Turki, di mana Bandar Kapadokia di tengah-tengah negara Turki, bagaimana mereka memanfaatkan khazanah bangunan lama ataupun warisan yang mengekalkan identiti tersendiri. Pengalaman berada di Kapadokia sememangnya cukup bermakna. Kenangan menaiki belon panas ibarat peluang sekali seumur hidup mencetus kesyukuran dapat menikmati keindahan bumi ciptaan ilahi. Bentuk muka bumi Kapadokia yang unik mencetus persoalan. Apakah kisah yang tersirat di sebalik destinasi pelancongan yang terkenal ini? Letusan gunung berapi RCS dan Hassan membentuk muka bumi Kapadokia yang terletak di tengah-tengah wilayah Anatolia jutaan tahun lalu. Formasi batu-batuan seperti batu cendawan, gua-gua dan kota lama menjadikan Kapadokia ibarat sebuah daerah kayangan yang asing, terbentuk hasil kesan hakisan semula jadi. Lanskap batu-batu lembut di Kapadokia ini mudah diukir dan dibentuk. Menurut penduduk tempatan, tidak heranlah jika kelihatan rumah-rumah di dalam gua. Malah ada di antaranya masih didiami sehingga kini. Ada kisah di sebalik rumah-rumah yang digelagromi ini.
Sekali pandang, ia kelihatan seperti rumah burung. Ketika era penaklukan Roman, Kapadokia pernah menjadi tempat persembunyian bagi orang Kristian, sehingga mewujudkan banyak drome dan banda di bawah. Namun kini di perkampungan sekitar Kapadokia, terutamanya Nevşehir, kelihatan tinggalan sejarah orang Kristian dan orang Islam hasil warisan Empire Osmania. Kavusin Koyu Kaya Jami atau Masjid Batu yang terletak di salah satu perkampungan di Nevşehir cukup unik. Masjid ini mulanya dibina atas keluasan 35 meter persegi, namun tidak diketahui tarikh sebenar pembinaan masjid ini. Binaan menaranya pula bercirikan era Seljuk. Saat kru syahadah sedang merakamkan keindahan masjid ini, turut kelihatan pasangan dari Malaysia. Bagi mereka dengan bermusafir bukan sahaja dapat menikmati keindahan alam, malah mencetus rasa insaf dan takjub dengan setiap kejadian ditentukan oleh Yang Maha Esa. Kapadokia bukan sekadar indah pada namanya. Panoramanya mengasyikkan. Ketenangannya mendamaikan. Sejarahnya menyedarkan. Keharmonian hidup masyarakat di sini sulaman integrasi umat Islam dan Kristian yang hidup bersama dan saling menghormati harus diteladani. Alhamdulillah, saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali bersama dengan kami dalam Syahadah. Dan nampak macam tak berapa nak semangat tu. Lepas ni kalau boleh dapatkan jus collagen daripada Serai Mazhab and Trading, InsyaAllah boleh menambahkan tenaga untuk kita berusaha dalam nilai ibadat kita di dalam bulan Ramadan ini. Baik, kita kembali bersama dengan Tuan Haji. Jadi tadi dah kita saksikan bersama Tuan Haji paparan di bandar Kapadokia, yang mana dia memanfaatkan bangunan-bangunan lama yang mengekalkan identiti tertentu. Jadi adakah bandar Muar sendiri akan mengekalkan tradisi ataupun warisan yang ada, ataupun nak diperbaharui ataupun nak dirobohkan dan sebagainya? Bagi Bandar Melayu Bandar Diraja sebenarnya secara dasar dan prinsipnya kita akan mengekalkan apa juga bentuk reka bentuk bangunan, malah bukan bangunan, nilai budaya yang kita warisi sejak zaman silam itu untuk kita teruskan bagi tatapan yang akan datang. Malah dalam hal mengekalkan identiti seni bina warisan di Bandar Muar ini, baru-baru ini kita pun telah menjalankan kajian dan telah melancarkan satu plan pembangunan yang kita sebut sebagai rancangan kawasan khas Bandar Melayu Bandar Diraja, yang antara lain bertujuan mengawal, memelihara dan memugar bangunan bersejarah. Dan juga adat dasar budaya yang ada nilai sejarahnya di Bandar Muar. Secara lebih spesifiknya, baru-baru ini kita sudah pun mengenal pasti sebanyak 8 buah bangunan institusi kerajaan dan 2 buah bangunan milik persendirian untuk kita buat pemeliharaan dan pemugaran. Di mana kita telah memohon peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan peruntukan punya 50 juta. Dan bangunan-bangunan yang saya maksudkan tadi itu antaranya ialah bangunan Sultan Abu Bakar tadi itu sekali, bangunan Masjid Jami' Sultan Ibrahim tu, bangunan Sekolah Tinggi Muar yang dibina pada tahun 1902. Bangunan Pejabat Kastam Diraja Daerah Muar yang dibina tahun 1909. Bangunan Polis Trafik yang dibina tahun 1939. Dan beberapa bangunan lain yang kita kena pasti untuk dipelihara, dipugar bagi tatapan generasi akan datang. Bangunan-bangunan yang saya sebutkan tadi itu
Kesemuanya masih digunakan sehingga hari ini. Masya-Allah. Dan syukurlah alhamdulillah baru-baru ni saya mendapat maklumat daripada pihak kerajaan negeri. Pada dasarnya kita telah dapat sebahagian peruntukan itu untuk kita memulakan insya-Allah projek memelihara dan memugar semula bangunan bersejarah ni. Nilainya cukup hebat Tuan Haji bila Tuan Haji sebut tadi. Dan itulah dia orang kata bila orang kata kita buat kerja bersungguh-sungguh, hasil yang dinikmati sampai sekarang diguna lagi oleh generasi demi generasi. Jadi peluang ni kalau dapat kita teruskan, macam saya pun bila berhajat ke satu tempat, kita mungkin nak kenal identiti ataupun image lah kita kata. Sebagai contohnya kalau nak cari belacan, Tanjung Dawai. Nak cari tempoyak kena pergi Perak kan. Kalau di Muar ni apakah produk yang tersendiri ataupun yang kalau orang balik macam ni Muar macam ni. Baik. Kalau bercakap tentang produk Muar selain daripada seni bina warisan dia yang begitu rupa, begitu unik yang menjadi kebanggaan masyarakat Muar. Kita juga produk yang lain dalam bentuk adat resam budaya, malah makanan Muar itu sendiri yang jarang dan boleh kata tak ada di tempat lain, yang tidak popular di tempat lain. Sebagai contoh, yang sinonim antaranya bila orang datang ke Muar, dia akan sebut antaranya ialah mi Bandung. Mi Bandung. Okay. Dan hanya orang Muar saja yang sarapan pagi makan sate. Dan sate yang popular di Muar ialah sate Maharani. Sate Maharani ni uniknya kerana saya dipahamkan dianya diperbuat daripada daging yang paling lembut. Daging lembu atau daging kambing yang paling lembut. Jadi itu satu. Kemudian kita juga terkenal dengan asam pedas Muar. Untuk lebih spesifik lagi, asam pedas Paik Jawa saya orang sebut. Jadi kalau datang situ, satu lagi ialah produk Muar juga ialah contohnya kopi 434. Jadi kalau datang ke Muar, kalau tak makan mi Bandung Muar, tak makan asam pedas Muar, tak asam pedas Paik Jawa, tak makan sate Maharani dan tak minum kopi 434, macam tak sempurna datang ke Muar. Kaedah begitu. Jadi saya sendiri tak berasa tak sempurna lagi ni sebab tak sampai lagi. Jadi itu di antara keunikan kalau kita lihat ya, Tuan Haji, masya-Allah tabarakallah. Sumber alam itu diguna sepenuhnya, dimanfaatkan oleh penghuninya sendiri. Jadi sehingga akhirnya boleh membawa kepada imej yang baik. Jadi boleh mengekalkan nama tu. Jadi Tuan Haji bila sebut tentang tadi kita sebut tentang produk, itu produk. Jadi mungkin daripada tempat lain kalau orang nak datang Bandar Muar ni, adakah dia menjadi satu kesulitan dari sudut struktur penyusunan bangunan dan sebagainya? Tidak, saya ingat Bandar Muar ni paling mudah untuk kita capai dari segi laluan awam. Kita ada 5 pintu masuk utama untuk masuk ke Bandar Muar. Satu dari kalau kita dari arah daerah Ledang atau daerah Melaka, kita boleh masuk melalui Jambatan Sultan Ismail. Kalau kita daripada arah Kuala Lumpur juga kita boleh masuk melalui Paguh. Dan kita boleh, kalau kita daripada Batu Pahat umpamanya, kita boleh masuk melalui Jalan Abdul Rahman. Dan kalau kita daripada arah Yomping Batu Pahat juga, kita boleh masuk melalui arah Jalan Bakri. Dan kebentuk bandar Muar ni adalah sangat mudah kerana seni bina kebentuk bandarnya tu menggunakan sistem grid. Artinya dia antara satu persimpangan tu dengan jarak antara 200 hingga 300 meter tu ada persimpangan. Susun atur peletakan bandar ini adalah cukup teratur, yang telah diasaskan oleh arkitek bandar Muar ini sebenarnya ialah sebagai yang saya sebut tadi, iaitu Datuk Bentara Luar Datuk Ahmad Saleh Perang yang bertanggungjawab membangun bandar ini. Dia telah menyusun kebentuk bandar itu begitu rupa dan sehingga ke hari ini kekal sebagai biasa dan menjadi kemudahan kepada orang awam untuk datang berkunjung ke Muar. Masya Allah, senang sangatlah. Alhamdulillah. Jadi peluang untuk kita bukan sekadar nak melihat warisan tadi bila Tuan Haji sebut berkaitan dengan produk. Kita tengah puasa ni, tengah dengan mi Bandung tu dah terliur dah. InsyaAllah lepas ni boleh dapat tu. InsyaAllah. Tapi kita nak kongsi juga tentang produk di Turki. Di satu tempat yang mana masyarakatnya memanfaatkan produk hasil daripada tanah liat yang diambil daripada letusan gunung berapi Erciyes. Kita saksikan.
Walaupun menggunakan mesin elektrikal untuk pengeluaran yang banyak, syarikat ini masih mengekalkan kaedah tradisional, khususnya untuk tujuan pembelajaran dan penerangan. The most important point about this shape, at the end of his demonstration, we will see the lid, is it gonna be fit perfectly or not? Because of, as you see, while he is making, he using without any measuring tools. He is working just by using arts. He is calculating just by using freehand, nothing else. That's why this lid will show us quality of the master, I can say. Menurut Ahmad, berdasarkan kisah lampau, pemuda yang ingin berkahwin perlu mahir menghasilkan bekas gula seperti yang dihasilkan. Seterusnya, kru syahadah dibawa ke bilik lain. Di sini, kami bertemu Brother Ismail, pakar dalam membentuk tanah liat putih. Beliau begitu teliti dan menghalusi setiap kerjanya. Kuda yang cukup sinonim dengan nama Kapadokia menjadi projek terkini beliau. Jika tanah liat merah sesuai untuk dijadikan pasu dan alat penyimpanan, tanah liat putih pula sesuai dijadikan seramik indah untuk hiasan. If we focus onto this plates, it starts from this part. This part is the first baking part, which we call biscuits. This is the bisque firing. After the first firing, masters draw the design just by using freehand. That is the important point, because of while they are drawing something, they never use any copy paper or any stencil. They just apply the design what they feel. They get that interpretation from their mind. That's why they are all become unique and one of a kind. And then painted, glazed, and second time firing. Hampir kesemua pekerja di Vanessa Ceramic merupakan ahli keluarga keturunan mereka sendiri. Setiap yang terlibat bertanggung jawab untuk sentiasa memperbaiki kemahiran serta mengikuti kehendak pasaran dan tren, dalam masa sama melatih ahli keluarga yang lain untuk memastikan kelangsungan legasi seni zaman berzaman ini. Produk yang dihasilkan sungguh berkualiti dan mempunyai corak dan nilai penceritaan yang tersendiri. Elemen kesenian Islam era Saljuk dan Uthmaniyah turut diselitkan dan diperhalusi dalam setiap produk menggunakan teknik moden dan proses yang inovatif. Kembali bertenaga bersama dengan Jus Hidayah Gold dari Serai Mas Herb and Trading. Terima kasih saudara yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi bersama-sama meniti tajuk yang begitu hebat berkaitan dengan warisan membina identiti. Bersama dengan Tuan Haji Ramli, YDP Majlis Bandaran Muar, yang banyak berkongsi dengan kita khazanah-khazanah yang ada. Bila lihat balik tadi kita tengok pada paparan-paparan itu di negara luar, memanfaatkan produk-produk yang ada dan orang kata tak sia-siakan. Mungkin terakhir ni kita nak kongsi sikit bagaimana usaha yang dilakukan oleh kita kata rakan-rakan kita di Muar nak memastikan bahawa khazanah-khazanah ini dicontohi oleh masyarakat luar, bukan sekadar saja penduduk di Muar tapi seluruh kita kata rakyat Malaysia lah. Pertama-tamanya saya fikir kita kena ialah insya-Allah belajar menghargai sejarah. Kerana sejarah ni adalah sesuatu yang sangat bernilai dan sejarah seringkali menjadi panduan dalam kehidupan masa depan kita. Jadi kalau kita tak menghargai apa juga nilai budaya sejarah silam kita, kita bimbang satu masa nanti kita akan hilang identiti budaya bangsa kita. Itu satu. Dan penting juga kita pelihara ni, saya fikir ialah kalau kita tak pelihara, kita tak tahu nanti ke manakah bukan saja teras budaya kita, kita tak ada nanti nampaknya hala tuju budaya bangsa kita. Apa rujukan kita? Apa asal rujukan kita? Jadi saya fikir hal-hal berkaitan dengan pemeliharaan warisan, sejarah budaya, apa juga aspek sama ada ia bersifat fizikal, bukan bersifat fizikal,
mesti kita kekalkan, dan ianya tentu sekali bermanfaat kepada semua kita rakyat Malaysia. Masya-Allah. Ya. Jadi kena hargai. Kena hargai. Itulah dia punya kata akhir kita ataupun selaku generasi yang terkemudian ini yang banyak ditinggalkan khazanah-khazanah, hargailah segala apa yang ditinggalkan oleh mereka yang telah membangunkan ataupun membina identiti bangsa, agama dan juga budaya kita. Dan yang penting kata Tuan Haji tadi, jangan lupa tengok sejarah. Barulah kita akan terdetik dengan perasaan cinta itu. Baru kita akan rasa dihargai dan penghargaan juga kepada mereka yang telah bersusah payah. Jadi dalam masa yang sama juga kami juga nak bagi ucapan penghargaan kepada Tuan Haji Ramli daripada penaja kita Serai Mazhab and Trading. Terima kasih Ustaz Nabil. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh Majlis Perbandaran MUA dapat dicontohi oleh kita. Dan bagi rakan-rakan yang dikasihi sekalian, itulah dia betapa besarnya kita menghargai usaha titik peluh pengorbanan mereka yang bukan sekadar sahaja untuk kita bangga, tetapi itulah dia nilai kerjasama, nilai pengorbanan yang patut kita pugar dalam diri kita. Dan terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada penaja kita Serai Mazhab and Trading yang memberikan peluang kepada kita untuk terus berkongsi kebaikan demi kebaikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.